Okay. So saya dah boleh start. Okay. Untuk kelas ekonomi hari ini. Okay. Okay, hai, Assalamualaikum jaga selamat petang bersama Form 4 dan Form 5. Okay. Saya akan ajar ekonomi untuk Form 4. Okay. Ini kelas pertama untuk Form 4 so saya ajar. Okay. So saya akan start pada untuk bab 1 Form 4. Okay. Baru yang dalam ni semua form berapa ni? Form 4 atau form 4 ke Form 5? Saya tak saya tahu. Sebab juga form 4 ke Form 5 yang ramai join. Okay, Form 4. Okay. Senang Okay, so saya akan start hari ni. Okay, untuk bab 1 Form 4. Okay. So untuk bab 1 Form 4 ni, you guys dah kat sekolah dah sampai mana je kat sekolah? Bagi yang Form 4. Kalau Form 5 yang memang kena recap balik lah. Untuk Form 4 sebab untuk ekonomi memang Form 4 paling banyak masuk. Okay, dalam exam. Untuk basic Form 4 itu memang kena kuat, kena study. Okay. So saya akan mula sekarang. Okay. So untuk bab 1 Form 4 yang kita ada sekarang ni, okay, kita ada maksud ekonomi lah. Okay, so maksud ilmu ekonomi ni, dia ada maksud dia iaitu dia ada bidang sains sosial. Okay, bidang sains sosial, saya tulis kat depan. Okay. Okay, maksud ekonomi. Okay, ekonomi iaitu satu bidang sains sosial. Bidang sains sosial. Okay. Yang akan mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi. Okay, saya just maksud dulu. Okay. Dan sumber ekonomi yang terhad. Okay, terhad untuk memenuhi kehendak. Okay, memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okay. Yang tidak terhad. Okay. Inilah maksud ekonomi. Okay. Untuk bab 1 Form 4. Okay, untuk ekonomi. Okay, ini maksud dia memang panjang sikit. Tapi ambil keyword penting untuk terhad, sumber ekonomi yang terhad dan juga memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okay. So ini memang keyword penting untuk maksud ekonomi. So boleh faham tak setakat ini maksud ekonomi? Okay, main left. Macam mana nak buat kertas 2? Okey. Untuk kertas 2, untuk kertas 2 sebab tajuk dia random. Untuk bahagian A memang random, soalan apa je boleh keluar dekat situ. Okey, selalunya yang soalan pertama soalan Form 4 lah. Okey, soalan satu Form 4 biasanya yang keluk KKP. Okey, biasanya lah KKP dan keluk pasaran. Biasanya kena lukis and then kena explain apa yang akan berlaku pada keluk tersebut. Okay. So nanti kita akan go to next week. Okay. Hari ni saya just ajar je dulu. Okay. So untuk ekonomi. Okay, ini maksud dia. So kita ada 4 faktor pengeluaran. Cuba beritahu dekat chat apa faktor pengeluaran. Okay. Faktor pengeluaran. Okay. Faktor pengeluaran. Kita ada 4. Okay, kita ada 4. Tanah, buruh. Okay, tanah, buruh, modal, usahawan. Okay. So tanah ni merupakan apa? Dia merupakan sumber anugerah semula jadi. Dia punya ciri-ciri dia. Penawaran dia terhad. Yalah, ramai yang untuk tanah ni penawaran dia terhad sebab
Yelah, harga tanah pun makin lama makin mahal sebab nak buat rumah dan lain-lain. Dan juga dia tak ada mobility tempat sebab dia tak boleh gerak. Tanah tu mana boleh bergerak. Okey. Lain lah kalau manusia tu tolong gerakkan. Okey. Ataupun jentul mesin ke yang akan tolong gerakkan. Jadi dia ada mobility kegunaan. Okey. Contohnya lah macam tapak sembahyang pertanian, tapak pembinaan rumah. So untuk ganjaran je, okey, untuk tanah dia dapat sewa. Okey, dia dapat sewa. Okey. Boleh faham setakat ni untuk tanah? Okey. Okey. So ni untuk tanah. Okey, tanah memang dia ni ganjaran. Okey, ini ganjaran. So untuk buruh ni, dia terbagi pada dua. Buruh mahir, buruh tak mahir. Okey, dia buruh ni dia menyumbang tenaga fizikal dan mental. Dan juga yang tadi saya kata tadi buruh mahir tu contohlah buruh mahir macam doktor, cikgu. Dan juga kalau buruh mahir pula dia macam pekerja kilang. Okey. Itu antara contohlah untuk buruh mahir dan buruh tidak mahir. Dan dia mempunyai mobiliti geografi yang tinggi. Okey, mempunyai geografi yang tinggi. So ganjaran bagi buruh ni ialah upah. Okey, ataupun nama selain upah ialah gaji. Okey. And then modal. Okey, kita teruskan pada modal. So modal ni merupakan alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan juga perkhidmatan. Okey, barang dan perkhidmatan untuk dan juga dia mempunyai geografi yang tinggi. Okey, sebab dia boleh modal dia boleh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohlah mesin ni boleh gerak dari satu tempat tu boleh gerak pada tempat lain. Okey. Okey, contohnya mesin. Okey, excuse me. Okey. So ganjaran ni ialah faedah. Okey, faedah. Contohnya lah bangunan dan juga kilang. Okey, sorry. Okey. And then usahawan pula. Okey, usahawan ni senang je. Dia merupakan individu yang akan menggabungkan semua ni faktor pengeluaran. Okey. Semua faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan juga perkhidmatan. Dia merupakan satu kreatif, inovatif dan berani menghadapi risiko dan tidak mudah putus asa, gigih dan juga rajin. Dia banyaklah ciri-ciri dia untuk usahawan ni. So senang je nak ingat. And then ganjaran bagi usahawan senang ni, untung. Sebab dia jual barang, dia memang tidak akan dapat untung. Okay? So contohnya ialah pengusaha batik, pemilik restoran. Okay? So bagi faham setakat ni faktor-faktor pengeluaran. Okay? Walaupun ini tak ramai. Okay? Hanya seorang je. Okay? Tak apa, saya teruskan. So nanti next week saya akan boleh. Okay? Boleh. So nanti next week saya akan ajak lagi sesiapa untuk join. Okay. So saya akan pergi pada KKP. Okay. Kalau kemungkinan pengeluaran. Okay. Pengeluaran. Okay. Ataupun KKP nama pendek je. Okay. KKP ni merupakan had maksimum berapa had maksimum yang dikeluarkan yang pengeluaran tu dikeluarkan dapat dicapai oleh sesebuah ekonomi menggunakan faktor pengeluaran tadi yang ada untuk meningkat dengan tingkat teknologi tertentu. Ikutlah kalau teknologi itu bercanggih makin cepatlah peningkatan tu pengeluaran tu. So kalau tingkat teknologi dia rendah, dia tak canggih, dia makin lambat lah proses pengeluaran. Senang je. And then dia ada 4 ciri. Okay, dia ada 4 ciri. Okay, ciri-ciri iaitu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. So nombor 1 ni kita ada dia akan mencapai
Okay, sorry ada sikit gangguan tadi. Okay. So KKP ni dia ada empat ciri-ciri dia. Yang pertama dia akan mencapai ekonomi, dia mesti mencapai GDP. Okey. Ataupun nama panjang ialah guna tenaga penuh. Okey. Saya tulis pendek je sebab tak muat. Okey. Yang kedua kita ada dua jenis barang. Okey, dia mesti ada dua jenis barang. Dua jenis barang. Okey. Dan juga yang ketiga, dia sumber ekonomi. Ekonomi tetap. Okey, tetap dan terhad. Okey, dia terhad. Dan juga yang keempat, tingkat teknologi ialah tetap. Okey, tingkat teknologinya ialah lengkap. Adalah lengkap. Okey. Okey, saya ke sana sikit untuk bagi dia saling ke apa ke. Okey. Okey. So, saya ke sikit. Okey. Okey, ada soalan boleh tanya ni dekat chat untuk bagi siapa yang baru masuk ke. Okey. Untuk faktor-faktor pengeluaran. Okey. Ada soalan mungkin nak tanya dekat chat. Okey. Dia tanya. Sebab saya ni baru first time saya buat. Okey, tu kelas. Ekonomi form 4. Esok ekonomi form 5. Okey. Okay, ada soalan yang nak tanya? Boleh. Okay. Okay, dah salin kan? Okay, dah salin. Okay, so okay, saya akan padam. Okay, kita tu mana padam tadi? Okay, so saya akan padam. Okay. Okay, padam. Tadi saya tak padam ni, yang KTP ni. Okay. Saya akan lukis keluk. Saya tulis table je dulu. Okay, ni kena kombinasi ni. Ni lah. Kombinasi okay, pengeluaran. Dia ada A, B, C, D. Okay. Dia mesti ada A, B, C, D. Okay. And then ada pakaian. Makanan. Okay, dan metric. Kalau pakaian ni ribu helai. Ribu helai. So, 10, 8, 6, 0. So, semua boleh salin je. Ini boleh guna sebagai nota untuk next week. Untuk kelas next week. Kita akan buat soalan terus. Okay. And then, 0, 3, 4, 5. Okay. So, ini table kita lah. Untuk nak buat keluk KTP ni contoh lah. Okay, contoh soalan. Contoh nak buat KTP, dia mesti ada table dulu baru boleh buat. Dia tak boleh buat macam tu je. Okay. Okay. So, kita dah lukis KTP. Okay. So, dekat bawah ni, dia always makan, dekat sini lah makanan lah. Ni makanan. Makanan, atas ni pakaian. Pakaian. Okay. Pakaian, ribu helai. Ribu helai. Dan juga makanan time metric. Okay. So, kat sini always kosong. Okay. Always kosong. So, dekat sini kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, dekat sini pula kita yang jauh 2 tu lah. Okay. 8, 10. Okay. So, kita tengok je dekat table ni. Okay. Tengok je dekat table. So, dekat sini ada 10,000 pakaian. Okay. Ribu helai. 10,000 helai. Okay. Dekat makanan kosong. Makanan tanpa kosong. Dia mesti dekat sini.
Dia macam matematik lah. Okay, matematik macam mana nak plot graph. Dia lebih kurang macam tu je. Okay. So, plot dekat sini. Okay. Dan untuk ribu helai ni pula 8,000. Okay, 8,000 helai. Okay, ni 8,000 helai. Ketiga makanan tan metrik. Okay, makanan 3 tan metrik. So, dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, jangan kita kat sini pula. Dia salah dekat situ. Okay. And then kalau pakaian untuk pengeluaran C pula. Okay, pengeluaran C daripada 6,000 helai. Ini 6,000 4. Okay, kat sini. Agak-agak lah kat sini. Jadi dia selari dengan 4. Dan juga yang terakhir kita ada kosong. Okay, kita ada kosong. 0,000 helai pakaian. 5 makanan. Makanan 5 tan. So dekat sini. Okay. So dekat sini lah D plus CBA. So kita plot dia macam ni. Okay. Macam tu je. Okay. So boleh faham ke setakat ni untuk KKP? Okay. Ni memang cara nak buat dia. Okay. Mana ni? Okay. Boleh buat macam ni. Okay. Biar nampak macam kemas sikit kita buat. Okay. So dekat sini kita ada F. Kita ada E dan juga kita ada F. Okay. Ataupun ada F atau G pun boleh. Okay. So, apa beza ni? Okay, antara A, B, C, D dan juga E, F. Okay, A, B, C, D ni senang je. Kalau ciri-ciri dia mesti titik, dia mesti atas peluk ni. Antara peluk ni. Dia mesti kena. Kalau tak kena tu, maksudnya salah lah tu. Okay. And then yang kedua, dia merupakan semua sumber ekonomi ni telah digunakan sepenuhnya. Maksudnya, ramailah orang kerja. So, ramai orang kerja. So, sumber ekonomi tu makin digunakan sepenuhnya. Itu masa dia untuk kombinasi A, B, C, D ni. Okay. Maksudnya orang ramai orang kerja kat sini. Buat kerja kat sini. Okay. And then keluaran dia pada tahap maksimum. Okay. Keluaran dia pada tahap maksimum. So, berlakunya kos lepas lah. Sekiranya berlakunya penambahan makanan. Okay. Kalau makanan tu bertambah, maksudnya makanan tu bertambah, so kos lepas kita ialah pakaian. Dia mesti ada kos lepas, dia tak boleh pilih dua-dua. Okay. Ialah sebab kos dia banyak dan juga lain-lain. Okay. So, boleh faham ke untuk titik A, B, C, D ni? Boleh faham ke untuk titik tu? Dia memang senang dia nak ingat ciri-ciri dia. Maksudnya pekerja tu GTP dia tercapai. So kat form 5 ni untuk GTP ni akan lebih detail lah. Okay, boleh faham ke? Dia tak setakat ni. Yes, kena ambil dari kebakaran dulu kan? Yes, betul tu. Okay. Okay, lagi ada soalan ke untuk titik A, B, C, D ni? Ada soalan lagi ke? Okay. So, tadi saya proceed. Okay. If nak tanya, boleh tanya je kat chat. Nanti saya akan reply. Okay. And then, dekat titik E. Okay. Dia kat dalam keluk. Okay. Dia kat dalam keluk. Okay. Ramai tak tahu. Dalam keluk ni, berlakunya apa? Okay. Dia merupakan dalam kawasan KKP. Ini ciri-ciri dia. Okay. Dia merupakan dalam kawasan KKP. Dalam kawasan KKP. Dan juga yang kedua dia tidak berlakunya, tidak cekapai ekonomi. Maksudnya, contohlah pekerja tu buat kerja tapi dia buat kerja tu tak ikhlas. Dia macam tak cekap buat kerja tu. Lepas tu, hasil pengeluaran pun teruk. So, berlakunya titik ini. Okay. So, yang ketiga, ekonomi gagal menggunakan faktor pengeluaran sepenuhnya. Betul lah apa yang saya cakap tadi. Pekerja tu dia tak gunakan apa yang ada, faktor yang ada. Contohlah mesin, dia tak guna pun mesin. Okay. So yang keempat, berlakunya
pengangguran dan pembaziran. Okey, so ramai jangan bekerja yang tak cekap, so berlakunya buang kerja. So pengangguran pun meningkatlah. So akan berlakunya pembaziran pekerja kat situ. Okey. So boleh faham ke untuk titik E? Boleh kan? Senang je. Okey, so ada soalan bertanya. Okey. Okay. Dan juga untuk titik F, okey, dekat luar, dia luar kawasan KKP. Ni dalam kawasan, ni luar. Okay. So dia berlakunya ketidakupayaan ekonomi. Maksudnya pekerja ataupun syarikat tu ataupun pekerja kat syarikat tu dia tak mampu nak mengeluarkan banyak barang. Okey. Dan juga yang ketiga, dia tidak mampu mengeluarkan barang. Sama je lah tadi. Okey, yang keempat, mengalami kekurangan faktor pengeluaran kombinasi buruh dan juga modal. Okey, berlakunya kekurangan buruh dan juga modal. Okey, sebab ialah modal kan macam mesin tadi saya dah ajar tadi, faktor pengeluaran macam mesin. Okey, kalau kita kekurangan mesin, kekurangan buruh, berlakunya ketidakupayaan ekonomi. So maksudnya dia tidak dapat mengeluarkan barang ekonomi itu dengan banyak. Okey? So boleh faham ke untuk kalau PKP ni? Jangan keliru pula. Jangan kat sini ketidakkecakapan pula. Jangan kat sini ketidakupayaan. Okey? Jadi, ulang balik yang empat mana tu? Titik E ke F? F. Okey. So untuk titik F, dia merupakan ni ciri-ciri dia, okey. Dia dekat luar kawasan KKP. So dia kat luar, dia dah lah dekat luar kawasan. So dia akan berlakunya tidak upayaan ekonomi. Maksudnya dia tak dapat syarikat ataupun pekerja dekat syarikat tu tak dapat nak keluarkan banyak barang. Ataupun yang ketiga dia sama je maksud dia, tidak mampu mengeluarkan banyak barang. Boleh? And then yang keempat, last sekali, mengalami kekurangan faktor pengeluaran kombinasi buruh dan juga modal. Sebab buruh modal ni saling kait. Okay, buruh mesti nak guna mesin nak keluarkan barang. Okay, boleh? Dapat ke? Okay, boleh dapat. Okay, kejap ya. Bagi saya berapa minit. Okay, saya ni tadi saya charge laptop sebab kalau laptop mati nanti you guys tak dapat recording nanti. Okay. So, okay. So untuk KTP dan juga faktor pengeluaran, boleh faham ataupun tidak? Okay. Saya boleh je nak proceed. Okay. Tapi kalau saya terlalu go to jauh sangat, okay, nanti lain yang lain tak dapat join tu, tak apa, lambat catch up. So ada soalan tak setakat ni? So KKP dan juga faktor pengeluaran. Okay, ini dah okay. Okay. So kita pergi kepada masalah ekonomi lah. Kita masuk sikit masalah ekonomi. Okay, masalah ekonomi tu senang je. Okay, nanti next slide kita akan belajar. Okay, kita dapat kukuhkan balik lah performa ni. Okay. Okay. So masalah ekonomi. Okay, masalah ekonomi. Okay, dia terbagi pada tiga. Okay, apa yang tiga tu? Masalah ekonomi ni. Ataupun nama ialah unit ekonomi. Apa yang tiga tu? Cuba cari dekat chat. Okay. Okay. Okay, kekurangan pilihan kos lepas. Okay, kos lepas.
Okay, so apa ni? Kekurangan, kos dan pilihan. Yes, okay. Tapi yang tu konsep je. Okay. Okay. So dia unit ekonomi dia ada tiga, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey. So kalau untuk isi rumah ni dia mesti ada masalah kekurangan pendapatan. Okey. Ataupun gaji lah. Okey, gaji kalau nak senang ingat. Okey, gaji. Okey. So contohlah apa ni isi rumah ni mengalami kekurangan pendapatan dan juga terpaksa memilih barang barang untuk memaksimumkan kepuasan. Okey, kita kalau nak beli barang kan, okey, dia mesti nak kita nak beli barang tu buatkan kita di sini untuk puaskan diri sendiri. So kita ni lah buat pilihan untuk nak memaksimumkan kepuasan. Okey, so ni kos lepas. Okey, so kos lepas ni senang je, barang kedua. Okey, kalau isi rumah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey. Itu je punya penyampaiannya. Okey. So, kalau firma ni apa pula dia kekurangan apa? Okay, kalau firma ni dia mesti guna mesin, dia mesti guna tanah, dia mesti guna buruh. Okey. So, dia akan mengalami kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Okey. Faktor-faktor pengeluaran. Okey. So, dia untuk apa ni? Dia buat pilihan ni untuk apa? Kalau firma ni, cuba kita dekat check. Firma ni, dia nak memaksimumkan kepuasan ke, memaksimumkan keuntungan ke, ataupun memaksimumkan kebajikan? Yes, keuntungan. Okay, betul Okay. So, untuk memaksimumkan, ini sama je. Okay, saya sambungkan. Memaksimumkan keuntungan. Okay. So, untuk firma ni nama je lain tau. Dia bukan nama barang kedua. Ni untuk isi rumah. Kalau untuk firma, output kedua terbaik. Output kedua terbaik. Yang terpaksa dilepaskan. Okey, dia sama je ayat dia. Okey, ambil je ayat atas ni. Okey. Boleh faham setakat ni untuk firma dan juga isi rumah. Okey, dia tak banyak beza pun. Okey. Dia kekurangan. Okey. So untuk kerajaan untuk last kali, untuk last kali hari ni, okey, untuk kerajaan ni dia mengalami kekurangan sumber hasil. Okey, ataupun pendapatan lah. Pendapatan negara. Okey. Dan juga projek pembangunan kalau kerajaan ni dia lain. Dia bukan pilih barang ke ataupun apa-apa, dia spesifik kepada projek pembangunan selalunya, macam nak betulkan jalan raya, jambatan dan lain-lain. So dia more kepada ataupun memilih projek. Okey, ni memilih projek untuk memaksimumkan kebajikan. Okey, kalau kerajaan ni kena more kepada rakyat lah dulu. Okey, memaksimumkan kebajikan. Kebajikan ni kepada rakyat lah. Lagi rakyat yang mengalami B40, so kerajaan more kepada situ. Okey. So kalau kerajaan ni, apa nama kos lepas dia? Okey, nama dia adalah projek pembangunan. Projek pembangunan kedua terbaik. Projek pembangunan kedua terbaik. Sama dia ayat dia. Okey. So ini untuk masalah ekonomi. So boleh faham ke setakat ni?
Okay, untuk unit ekonomi atau masalah ekonomi, okay, kalau untuk yang lain ni saya takut laju sangat. So nanti saya simpan dululah untuk yang lain masalah asas ekonomi. So ada saran ke setakat ni daripada tajuk yang kita awal-awal tadi, iaitu tajuk ataupun satu topik faktor pengeluaran sampailah masalah ekonomi. Ada soalan ke? Boleh tanya dekat chat. Okay, saya buka Q&A. Okay, open. Boleh tanya dekat chat. Okay, saya tunggu untuk you guys to type. Okay, sebab nak type ni memang kena ambil lama sikit. Okay, ada soalan ke? Okay, saya kesan sikit ni ada siapa yang nak kali kan. Okay, saya tak nampak. Okay. Oh, tak nampak tu pemilihan. Pemilihan. Oh, dia nampak ke? Sorry, saya tak nampak chat lagi. Nampak ke? Nampak kan? Okay. Okay. So nanti 4.20 you guys boleh tanya dekat chat, boleh tanya apa-apa. Sebelum kita end, saya end awal sikit. Okay. Sebab kalau ramai tak join, kalau ramai join tak apa, kita habis pukul 4.30. Okay. So tapi tak apalah, tak apalah. So kita ni lah Q&A pada 4.20. Okay. Okay. Dah ke? Dah saling ke? Yang aku selepas tu. Okay, sekali yang aku selepas. Okay, ayat yang sama je. Ikut je yang bang kedua terbaik tu. Yang isi rumah punya explanation. Ni sama je. Cuma yang depan ni je yang tukar. Projek pembangunan untuk kerajaan. Output kedua terbaik untuk firma. Okay. Output tu nama lain ialah keluaran. Okay, saya lupa nak tulis. Okay. So lagi 1 minit tu you guys tanya. Okay. Lepas ni lah you guys nak salin lagi ni. Okay. Saya tak boleh nak kongsi banyak sangat hari ni. Okay. Sebab yelah kita pun tak ramai hari ni yang join. Maybe diorang ada exam kot ataupun nak study. Okay. So dah ke? Dah salin? Dah dekat chat. Okay. Dah ke? Dah Okay. Siapa ni? Dah ke? Sebab nama saya pun tak kerti nama sangat. Nak sebut. Dah ke? Dah Okay. So, untuk hari ni you guys faham tak apa yang saya ajar ni daripada faktor pengeluaran sampai sekarang ni iaitu masalah ekonomi. Boleh faham ataupun tidak? Okay. Boleh ke? Dapat tak hari ni? Okay. Boleh faham. Okay. Okay. Yang join hari ni you guys form 4 ke form 5 ke? Boleh tak saya tahu? Kalau form 5 baguslah sebab ada kesedaran untuk nak study balik untuk form 4. Form 5. Okay, lagi seorang. Satu lagi form berapa? Okay. Oh, form 5 juga. Okay. You dah start ke exam untuk ekonomi dah start ke? You guys punya exam kat sekolah? Dah start tak? Belum lagi. Bila you guys punya exam? Boleh tak saya tahu?
Okay, jadi saya tahulah. Okay, you guys punya exam bila. So, kita boleh prepare lah. Form 4 banyak sikit. Mungkin next class. Ada tak cikgu beritahu exam you guys punya bila? Tak tahu lagi date bila. Belum lagi. Okay, so apa-apa boleh beritahu je. Okay, exam. You guys punya exam bila. Okay, sebab saya dengar sekarang ni Form 5 sekarang tengah exam. Banyakkan je lah. Tapi tak tahu you guys tiba tak exam lah. Saya pun tak tahu. Jadi ikut sekolah kot. Okay. Okay. So ada soalan tak nak tanya untuk kelas hari ni? Ada soalan tak? Untuk SPM, okay. Untuk SPM saya tak nak jangka tapi saya dengar lah. Saya dengar, okay. Bulan 2. Saya dengar bulan 2 untuk tahun depan. Ataupun bulan 3. Itu pun saya dengar lah. Saya dengar. Itu pun tak pasti, tak official lagi. So nanti apa-apa saya update, okay. Tapi by the way, you guys untuk ekonomi, you guys boleh bawa tak setakat ni untuk form 5? Untuk form 5 punya tajuk boleh bawa tak buat setakat ni? Okay, buat form 4 ni memang kena study lebih sikit. So, form 5 ni dia memang 2 tajuk je tapi kontennya banyak. Result form 4 cukup makan, okay, faham? Okay, so nanti next class kita akan buat latihan terus. So yang tak join ni, dia orang boleh tengok lah recording ni, okay. So recording ni pun saya akan hantar esok, okay. So Alhamdulillah 80. Okay, next. Okay, ada peningkatan. Okay, dapat A minus. Okay, minus untuk ekonomi. Okay, A plus. A minus ke A plus tu tadi? Ya, apa tu dia bagi tadi? A plus ke A minus? Kalau 80 ni saya rasa A minus. Saya kalau tak silap. A plus saya rasa start 85. Okay. So, so memang tak ada soalan ke? Okay, nak tanya untuk hari ni? Okay, if tak ada, kita akan jumpa esok. Sebab esok saya akan ajar form 5 pada waktu malam. Pada jam pukul 10 hingga 11. Saya akan ajar pada bab 1 lah. Okay, saya tak pilih random sebab saya tak suka random. Okay, sebab kalau kita ikut random, dia macam tak nice. Dia macam tak, flow dia tak cantik lah. Okay, saya kena ajar daripada bab 1. Okay, baru macam nampak flow dia cantik and best lah untuk belajar. Okay, boleh? Esok form 5 pada jam pukul 10 after solat tarawih. Yes, lepas tarawih. Pukul 10 hingga 11 malam. Okay. So, notes esok, saya rasa esok macam biasalah notes tak ada. So, nanti next week saya akan bagi. Sebab esok saya just nak ajar je macam ni dulu. Okay, boleh? So, jangan lupa ajak kawan-kawan lah juga. Okay, sebab tidak ada 2 orang je yang join. Tapi tak apalah, saya teruskan je. Okay, walaupun seorang ke 2 orang, saya tetap teruskan. Okay. Okay, so setakat itu inilah saya punya kelas hari ni. So minta maaf lah kalau ada kekurangan sikit hari ni, kekurangan hari ni. Okay, kita akan jumpa pada esok kelas form 5 pada jam 10 hingga 11 malam lepas tarawih. Okay, so kita akan jumpa esok, okay. So if you guys nak recording ni, you guys akan dapat esok. Nanti you guys boleh tengok lah recording ni balik awal. Okay, if you guys ada yang join, baru nak join kita tengah kelas, okay. So boleh tengok kat recording ni balik awal sampai akhir. Okay, sebab banyak konten saya dah share kat situ, poin-poin penting. Jadi kita akan buat latihan next week. Okay, you guys akan dapat next week untuk latihan, okay. Boleh ke? Okay, boleh. Okay, baik. Okay, so jangan lupa ajak kawan-kawan, okay, untuk join juga kelas ni, okay. Untuk yang juga kelas esok, form 5, share je, okay, supaya orang dapat ilmu juga. Dan juga, itu je lah saya nak cakap, okay. So, happy iftar untuk malam ni untuk berpuasa dan juga solat tarawih, okay. So, bye, Assalamualaikum, lagi jumpa esok, okay. Bye, Assalamualaikum. Thank you sebab join.